Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Anda bersama dengan saya Syamsul Debat. Seperti biasa dalam rancangan Jom Borak Poso, yang mana kita membincangkan perkara-perkara bermanfaat dan jangan borak perkara yang sio-sio. Hari ini tuan-tuan dan hari ini kita bersama-sama dengan tetamu istimewa untuk membincangkan satu topik, kenali rumah sahabat. Jadi rumah sahabat ni bukan rumah kawan-kawan kita, bukan rumah sahabat-sahabat kita. Cuma saya kena faham konsep rumah sahabat yang kita nak share ni adalah satu konsep rumah sahabat yang dibina di Kampung Batu 14 di Ulu Langat, Selangor Darul Ihsan, yang merupakan satu pusat pemulihan. Yang mana pemulihan apa? Hari ini saya tak nak beri jawapan yang penuh kerana tetamu yang jadi jurucakapnya ada di sini hari ini, iaitu Encik Ashraf Amri. Apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Encik Ashraf Amri sebagai apa di rumah sahabat ni? Saya di rumah sahabat sebagai pengurus. Sebagai pengurus Ya. Okey. Jadi itulah, saya sendiri pun dah sampai di rumah sahabat ni, jadi sangat istimewa. Suasananya tenang, gembira, happy, dia tak stres, tak ada apa. Cumanya yang uniknya, kita minta Cik Ashraf ceritakan sedikit rumah sahabat ni sebenarnya rumah apa? Daripada bila dia dah diwujudkan, untuk pengetahuan semua yang menonton pada hari ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Jadi rumah sahabat ni merupakan sebuah pusat pemulihan dadah persendirian. Dan rumah sahabat ni berdaftar dengan AADK dan MAIS, Majlis Agama Islam Majlis Selangor. Agama Islam Selangor. Okey. Okey. Rumah sahabat ni ditubuhkan pada tahun 1997 oleh arwah Zakaria bin Haji Tambi. Siapa tu? Zakaria bin Haji Tambi ni? Dia merupakan pengasas lah rumah sahabat. Pasal dia mungkin dia orang tempatan di Ulu Langat ke? Ya, betul. Dia orang lah. tempatan di rumah sahabat. Maknanya rumah tu sendiri adalah rumah beliau ke atau macam mana asasnya? Memang rumah tu di atas tanah persendirian lah. Dalam persendirian. Dan sejarah penubuhannya ni, arwah ni asalnya sama jugalah mempunyai masalah yang sama dalam penagihan ni kan. Oh, pernah. Jadi dia pernah terlibat dengan masalah ni. Jadi pada tahun 80-an, 90-an lah, dia pergi ke Kuala Muda. Masa tu tempat yang first lah di dalam Malaysia yang mengumpulkan mereka-mereka yang bermasalah dengan dadah ni. Dia kumpulkan di situ, tapi masa tu tempat tu masih belum diiktiraf lah, maksudnya bukannya pusat persendirian yang diiktiraf oleh kerajaan, semua belum. Tapi dia kumpul situ, dan pada masa tu juga dia orang ada menggunakan air ketum lah sebagai kaedah rawatan dia orang. Jadi arwah duduk kat sana hampir 10 tahun lah. Apabila beliau balik ke Hulu Langat, jadi timbulnya idea untuk beliau membantu kawan-kawan rakan-rakan yang lain pula. Itu yang dia tubuhkan rumah sahabat tu. Jadi rumah sahabat ni kawasan dia berapa luas? Kawasan rumah sahabat seluas 3 ekar lebih. 3 ekar. Dia dan dikelilingi oleh sungai. Memang cantik, saya dah sampai dah tu. Jadi kalau ikutkan dia punya kapasiti, dia boleh menampung berapa ramai? Okey, di rumah sahabat dalam satu masa kita mampu menampung seramai 140 orang penghuni. 140. Dan sekarang kita mempunyai seramai 134 penghuni. Oh, mana ada 6 orang lagi lah boleh masuk. Ya, betul. Kita ikut kapasiti katil lah. Tapi dia apa bezanya rumah sahabat ni dengan pusat pemulihan yang biasa kita dengar di luar, macam Puspen kan? Betul. Dia sebenarnya setiap pusat ni berbeza kaedah rawatan dia. Itu yang menunjukkan perbezaan dia. Macam di rumah sahabat tu, macam di rumah sahabat ni kami, macam arwah tu dia menggunakan modul tablik, modul dakwah. Jadi sampai sekarang pun kita masih mengekalkan lah. Kita ada macam bacaan taklim. Lepas tu macam sekarang ni kita dah buat macam mana yang klien kita yang okey, kita akan keluarkan dia orang lah untuk keluar berjemaah, keluar pergi jemaah selama 3 hari, ada yang 40 hari. Jadi, untuk mengislahkan diri dia orang lah. Dan rumah sahabat ni dari segi masuk dalam tu, adakah dia ditangkap, bawa ataupun AADK syorkan ke, atau memang sukarela macam mana? Dia sebenarnya macam pusat persendirian, macam rumah sahabat dan lain-lain NGO kan, sebenarnya lebih pada sukarela. Tapi di rumah sahabat lah, dan saya percaya kebanyakan rumah pusat lain pun banyak paksa rela lah. Orang kata paksa tu sebab family yang rela, yang datang tu terpaksa. Tapi setelah melalui proses-proses yang kita buat di rumah sahabat tu, maknanya lama-lama dia akan okey lah maksudnya. Okey, selepas ni kita nak tanya Encik Ashraf Amri tentang
bagaimanakah peratusan kadar dia pulih ni. Contoh dia masuk, dia boleh pulih tu maknanya dalam berapa persen yang boleh berani bagi kan, dan kenapa kan. Jadi sabar dulu, buat masa ni kita berehat dulu. InsyaAllah kita jumpa lagi selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak lama lagi Ramadan dan tak lama juga selepas itu kita nak menyambut Syawal. Sudah tentu semua heboh nak dapatkan kuih raya yang terbaik. SD pun tak ketinggalan untuk turut serta untuk memeriahkan suasana Aidilfitri, iaitu kita ada kuih kapit crispy. Sedap menggeletek nyawa kau kalau makan. Kemudian ada biskut mazola crispy pun ada. Macam mana? Tengok tu. Tengok pun menyelerakan. Dan begitu juga kita ada kuih simpul kasih. Sedap ni amik. Jadi siapa yang nak, pastikan anda dapatkan segera dengan menghubungi talian yang tertera. Alhamdulillah, anda masih lagi bersama dengan saya Syamsul Debat, bersama dengan Encik Ashraf Amri. Kita masih lagi membicarakan tentang rumah sahabat di Ulu Langat, Selangor, Darul Ehsan. Dan tadi soalan saya sebelum kita berehat tadi, kalau ni masuk, berapa persentage agaknya? Dari segi harapan untuk pulih lah, macam mana? Sebenarnya kalau kata harapan macam kita ni, kita nak 100% lah pulih. Tapi berdasarkan pengalaman Encik Ashraf tengoklah masuk macam mana? Boleh kata hampir 80% yang okey, yang boleh pulih. Ya, 80% boleh pulih. Jadi ada tak yang masuk tu lari daripada situ? Kes lari ni ada sebenarnya, sebab di rumah sahabat ni konsep kita lari daripada konsep pusat penjara. Benda yang macam kalau pusat penjara ni dia satu tempat yang terkurung berpagar, macam kalau macam Ustaz ni pernah pergi ke rumah sahabat kan. Memang kita tak berpagar. Tempat kita memang dikelilingi sungai saja. Kita nampak macam surau biasa. Sebab kita nak benda tu datang daripada diri dia orang sendiri secara neutral untuk proses kepulihan dia orang. Kita jadi pendekatan kita tu secara berdakwah lah untuk dengan dia orang kan. Jadi proses-proses melalui itu first kali dia akan proses detox lah. Detoksifikasi tu selama 2 minggu supaya dia orang dapat stabil, nak menstabilkan keadaan dia orang lah. Ialah dalam keadaan gian yang kita ambil dari rumah kan, dalam keadaan terkejut, dalam keadaan masih lagi kapai-kapai kan, tak tahu kat mana aku ni apa semua kan. Jadi tempoh 2 minggu tu penting untuk dia orang nak stabilkan diri. Dan pada masa tu dia orang akan tengok lah program-program yang kita jalankan ni apa semua. Jadi bila dia orang dah okey, kita tengok dalam pada 2 minggu tu juga kita akan buat penilaian kat dia orang. Sebab kita nak tengok daripada segi mental dia orang pun macam mana. Sebab sekarang ni, trend sekarang ni, kebanyakan yang masuk tempat kita ni boleh kata hampir 30 hingga 40% tu yang mempunyai masalah mental. Dia terbabit mental juga? Terbabit dengan mental. Sebab sekarang ni trend pun dah bertukar. Kalau dulu zaman 90-an, tahun 2000 dulu masalah heroin kan, sekarang ni dah jadi syabu. Kebanyakan masuk tempat kita ni hampir 90% semua syabu. Jadi memang bila syabu ni package dia sekali dengan masalah mental lah. Jadi itu yang kita akan buat penilaian. Ada orang yang saya kenal tu. Ada orang yang saya kenal macam tu. Tapi dari segi range umur macam mana yang sekarang ada? Dari segi umur paling tua, umur yang paling muda, dan golongan yang mana yang paling ramai? Macam kami di rumah sahabat ni sebenarnya kita tak menetapkan had umur. Tapi kita ada umur minimum lah. Sampai umur 18 tahun ke atas lah. 18 tahun ke atas sampai ke yang sekarang ni umur 65 pun ada. Tapi 65. Yang 65. Semua lelaki ke? Semua lelaki. Semua lelaki. Dan Chinese mu'alaf lah. Chinese mu'alaf ada? Okey. Dia mu'alaf ni setelah masuk ataupun sebelum masuk? Sebelum dia masuk rumah sahabat dia dah mu'alaf. Memang mu'alaf lah. Okey. Jadi apa soalan tadi? Tak range umur saya tanya. Range umur. Betul lah. Tak dari segi macam ada rawatan-rawatan tu kan, kata ada kaedah masing-masing kan. Jadi penekanan di rumah sahabat macam mana? Okey, macam kami ni kita lebih tekankan pada kerohanian lah. Sebab modul rawatan kita pun 60% tu lebih pada kerohanian. Jadi yang 40% lagi tu psikososial lah. Daripada segi kerohanian tu kita ada macam start daripada pagi pukul 4.30 dia orang akan biasakan diri untuk bangun pagi, seawal pagi 4.30 tu dia orang kena mandi lah. Satu benda yang kita wajibkan dia orang untuk mandi dulu, lepas tu dia orang akan buat qiyamul lail lah secara berjemaah. Qiyamul lail, habis qiyamul lail dia orang akan buat bacaan Yasin.
Lepas bacaan Yasin tu, sembahyang subuh secara berjemaah. Sembahyang yang 5 waktu tu memang wajib lah secara berjemaah. Memang tak ada alasan lah. Betul. Lepas tu kita ada macam bacaan taklim. Bacaan taklim Setiap kali lepas gila-gila di solat kalangan Jumaat tu. ni lah. Ya, di kalangan penghuni sendiri lah. Dia akan bergila-gila. Habis bacaan taklim tu kita ada macam halakah lah tiap-tiap pagi. Mana kita akan buat grup yang baca Al-Quran, grup yang baca Iqra'. Dia orang akan hari-hari lah benda tu dia akan jadi rutin harian dia orang. Lepas tu macam khidmat kawasan, bersih kawasan, kemas tempat asrama dia orang tu semua kita nak ajar dia orang lah. Supaya dia orang biasakan diri untuk ubah diri kan. Daripada perangai yang dulu nak ubah jadi orang yang baru. Jadi benda-benda yang positif tu kita akan ajar dia orang. Kena ada kekuatan. Kita kena ni lah didik dia. Okey, lepas ni kita nak tanya pula kepada Encik Ashraf Amri tentang apakah cabaran yang paling utama mungkin dalam tempoh PKP lockdown itu. Dan sampailah sekarang apa sebenarnya cabaran yang dilalui oleh Rumah Sahabat. Namun begitu, sebelum Encik Ashraf jawab, kita berehat dulu. Kita ngetik dulu. Kita jumpa lagi selepas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. Kurma. Buah kurma selalu dikaitkan dengan momentum beribadah di bulan Ramadan yang suci. Jadi, untuk mendapatkan kurma yang berkualiti tinggi, yang terbaik, tuaian yang terbaru dan dibungkuskan dari Madinah, maka dapatkanlah kurma dari Harmony Health yang Berhad. Ada Safawi, ada Mariami dan ada juga kurma Ajwa Aliyah. Dijamin premium. Alhamdulillah, anda bersama dengan saya Syamsul Bat dan saudara Ashraf Amri masih lagi membicarakan tentang Rumah Sahabat. Jadi, apa cabaran yang dihadapi oleh Rumah Sahabat ni dalam usahanya nak menjaga ni, orang kata dalam proses mereka yang nak pulih daripada ketagihan dadah ni? Baik, bagi kami lah cabaran yang first sekali, cabaran yang besar sekali untuk menubuhkan Rumah Sahabat tu sendirilah. Saya ingat lagi masa lama arwah dulu, macam mana daripada start satu bangunan, asal dulu satu bangunan saja Rumah Sahabat ni, lepas tu sikit kan, jadi nak kumpulkan maksudnya kewangan lah orang kata kan, nak kumpulkan duit untuk nak bina bangunan tu, kita buat sikit-sikit. Ada yang penghuni tu sendiri yang bergotong royong kerjasama buat. Sampailah tahun 2012 ke 2013 macam tu kita dapat bantuan daripada MAS lah. Jadi Alhamdulillah lah dapat menampung sikit sebanyak perbelanjaan kita kat sana. Sekarang ni dah cukup duit lah. Nak kata cukup duit tu. Sebab di Rumah Sahabat ni kita hampir boleh kata dalam 60% yang tak bayar yuran. Memang kita ada letakkan yuran berapa. Dia sebenarnya ramai yang kena faham bahawa Rumah Sahabat ni dia bukan dibuat secara percuma. Tapi dia ada kos-kos dia sebab mereka datang serah diri untuk pemulihan secara kini-kini, tapi ada yuran dikenakan, iaitu sebanyak yuran kita sebulan 600. Sebulan 600. Jadi adalah banyaklah yang nama-nama selebriti, saya tak boleh sebut lah kan, kita nak jaga privacy, yang sendiri nak memulihkan diri dia dan mendaftar di Rumah Sahabat. Cumanya ialah keperluannya dari segi kewangan dah tentulah kan. Betul. Untuk makan minum, mungkin segi bil api, bil air dan sebagainya, sebab dia melibatkan 134 anggota. Jadi kok macam saya pula yang kita tapi Cik Ashraf tengok sebenarnya apa sebenarnya kalau berapa ramai petugas yang berkhidmat di sana yang tetap lah, secara tetap? Okey, kita sekarang ni kita mempunyai sampai 20 orang staff lah. 20 orang. Jadi dan staff tu pula kita ada macam-macam bahagian lah. Bahagian ada yang bahagian memasak, ada yang bahagian escort. Bahagian escort ni maksudnya dia akan escort untuk appointment lah. Banyak staff kita yang mempunyai masalah mental. Jadi bila masalah mental kita akan rujuk ke hospital. Jadi bila kita rujuk ke hospital, memang terpaksa bawa orang lah untuk ikut dia orang, untuk escort, untuk buat rawatan dia orang kan. Dan satu lagi cabaran tu lah berkenaan dengan staff tu, kita kerana masalah kewangan kita yang terhad. Jadi susah untuk kita nak kekalkan staff tu. Kadang bila kita dah hantar latihan, dah okey apa semua,
Tapi dia orang bila sampai satu masa dia orang akan pergi untuk kerja tempat lain. Jadi Dah ada susah tawaran lebih baik. kita kerana buat masa sekarang ni kita masih belum mampu lagi untuk nak bagi gaji yang orang kata gaji minimum ke. Kebanyakan staff kita diberi allowance saja. Jadi Cik Ashraf, kalau dah keadaan macam tu kan, apa sebenarnya yang menguatkan semangat Cik Ashraf dan juga semua yang tenaga orang kuat Rumah Sahabat ni untuk meneruskan tu, apa sebenarnya yang beri semangat, inspirasi nak buat kata ni susah ni, duit pun tak cukup. Betul. Nak kena maintain kan. Kalau kau lain mungkin aku berhentilah cek kerja lagi bagus. Contoh kan. Betul. Jadi apa sebenarnya yang kuatkan semangat? Ya, sebenarnya yang menguatkan semangat kami semua ni lah, kami ni kan. Kita membantu orang seolah-olah kita membantu diri kita. Sebab masalah dadah ni orang kata tempoh perawatan pemulihan dia tu adalah seumur hidup. Kalau kita sampai dah mati barulah kita betul boleh kata kita berjaya, kita berhenti. Kerana tak semestinya walaupun kita dah berhenti kadang tu sampai 2-3 tahun kita berhenti, mungkin boleh terjatuh balik apa semua. Tapi bila dia orang melibatkan diri dengan aktiviti-aktiviti, membantu rakan-rakan, menolong kawan-kawan, maknanya dia orang ada tempat yang khusus, ada kawan-kawan yang boleh tengokkan, ada kawan-kawan yang boleh tegur, jadi benda tu akan menguatkan lagi dia orang. Kadang tu orang kata kita bercakap tu macam kita baling bola kan, kita bercakap kat orang tu, benda tu melantung balik kat kita. Tapi kalau tengok tu Rumah Sahabat ni, adakah semuanya orang Melayu beragama Islam atau macam mana? Memang di Rumah Sahabat ni kita ambil yang Muslim sajalah. Muslim saja. Jadi kalau adalah kalau adalah peluang, boleh tak kongsikan untuk Ramadan kali ini, apakah aktiviti yang sedang difokuskan oleh pihak Rumah Sahabat? Rumah Sahabat ni kalau setiap kali bulan Ramadan tu memang meriah lah. Ramadan, puasa, Ramadan, Raya. Nak pula masa musim-musim PKP tu hari kan. Kalau kat luar tu orang kata suram, senyap sunyi. Tapi kat Rumah Sahabat ni memang meriah. Sebab setiap kali bulan Ramadan tu kita akan pelbagaikan program. Ada sumbangan makanan orang luar tak kalau bulan Ramadan ni? Ada. Kita akan buka. Maknanya sebelum Ramadan tu macam start bulan Syaban tu kita dah buka dah untuk family ataupun orang luar lah, mana yang nak buat sumbangan untuk buat jamuan buka puasa ataupun more, kita ada package lah. Macam tahun lepas kita ambil package berbuka puasa dengan more 600 untuk satu malam. Untuk 100 lebih penghuni lah. Dan untuk tahun ni mungkin jumlah yang sama kot insyaAllah. Apa ni banyak. Kalau dari segi Hari Raya Aidilfitri macam mana? Untuk Hari Raya Aidilfitri pun kita akan sambut kat sana juga, kat Rumah Sahabat. Jadi kita sembahyang ramai-ramai kat sana. Tapi ada juga yang family bawa balik? Ada yang family request, kita akan benarkan bawa balik lah. Tapi tadi tu saya nak cerita tu yang pasal program bulan Ramadan tu. Jadi pada bulan Ramadan tu kita akan buat satu program khas dinamakan Ihya Ramadan. Menghidupkan Ramadan. Menghidupkan Ramadan. Maksudnya kita akan buat pertandingan. Pertandingan tilawah Al-Quran. Ada pertandingan nasyid, pertandingan apa tu, ceramah apa lagi? Syarahan. Pertandingan syarahan. Boleh panggil saya jadi pengadil apa ni? InsyaAllah. Memang tiap-tiap tahun kita buat yang itulah. Lepas tu kita macam tarawih, tiap-tiap malam kita buat. Habis tarawih kita ada tadarus. Lepas tadarus ada more, makan apa semua kan. Lepas tu seminggu dekat nak raya tu, kita akan buat persiapan lah untuk sambutan Hari Raya tu. Kita akan beli, pun dihias lah. Kita beli barang-barang semua, kita akan bagi dia orang hias lah. Baik asrama lah. Kita bagi ikut asrama. Asrama ni request nak apa. Contoh kita nak tanpa kad raya apa semua, kita akan bagilah apa yang dia minta. Maknanya dia akan hias asrama dia orang. Itu pun kita akan buat pertandingan juga. Asrama mana yang paling ada berapa asrama? Kita ada 5 asrama. 5 asrama. Kita ada 5 asrama. Jadi dia akan hias asrama dia. Dia akan mewujudkan semangat kerjasama. Betul. Macam nanti bila Hari Raya, kita akan buat gotong royong, buat dodol, bakar lemang. Macam raya tahun lepas tu, kita dah prepare dah untuk bakar lemang. Tapi dia buat pengumuman malam tu esok raya kan. Malam tu juga kami buat tu. Kelang kabut. Tapi alhamdulillah, jadi tahniah lah Encik Ashraf. Jadi kepada semua yang ada di luar sana, kita mengisyorkan kalau ada sesiapa ingin memberi sumbangan untuk menjadi sebahagian daripada usaha kita, jadi bolehlah menyumbang kepada akaun Rumah Sahabat yang tertera di skrin. Dan untuk sebarang pertanyaan bolehlah hubungi talian yang tertera di skrin juga, supaya kita sama-sama membantu
mereka memerlukan, termasuklah mereka yang sedang dalam usaha untuk memulihkan diri mereka dan kembali seperti asal. Jadi ucapkan terima kasih banyak kepada Encik Ashraf Amri di atas kesudian hadir pada hari ini. InsyaAllah kita bertemu lagi di lain kesempatan. Apa-apa pun, jom borak poso, borak yang bermanfaat, jangan borak yang sia-sia. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.